Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil riba secara berlipat kali ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya. Bertitik tolak di atas ayat tema ini, kami bawakan kepada anda siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Saudara, perbankan Islam bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam di Malaysia. 38 tahun yang lalu, 1 Mac 1983, tertubuhnya Bank Islam. Sejak daripada itu, umat Islam ada pilihan untuk simpan, pinjam dan labur dengan cara patuh syariah. Persoalannya, adakah ia benar-benar patuh syariah? Dan bagaimana kaedah untuk pengawasan patuh syariah? Dan benarkah bank Islam ini kerjanya kau untung sahaja? Dan apa pula manfaat kita sebagai pendeposit ataupun pengguna? Semua persoalan ini akan kami bincang secara lumat di dalam pentas penuh keramat ini. Masya Allah. Kali ini saya tidak kesorangan, pastinya kita ada pembantu ataupun perantara kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Rizal Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru betul. Keramat ya. Atau itu apa yang betul, apa yang baru betul tu Ustaz Rizal tu? Biar betul. Ya. Tuan-tuan dan puan, terima kasih Ustaz Riri, sahabat moderator. InsyaAllah kepada anda, terima kasih terus setia bersama kami. Penonton juga boleh menyaksikan secara langsung ini melalui FB Live Jakim dan juga rtmclick.gov.my. Kita bersiaran pada malam ini, forum pada malam ini dianjurkan, ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama Jakim dan juga RTM. Baik, kita nak bincangkan apa pada malam ini. Ustaz Riri pun dah membawa di manakah hala tuju perbincangan pada malam ini. Kita dah nampak, apa pun kita nak saksikan dahulu paparan bingkisan. Ini baru betul. Ini satu tajuk yang amat-amat menarik. Rugi kalau anda tak tengok. Jadi himpunkan sanak saudara, berhimpun depan TV. Kita nak menyaksikan forum perdana pada malam ini. Bersama dengan saya pada malam ini, dua orang bintang ilmuwan yang telah bersiap siaga di pentas forum perdana Ehwal Islam. Terus saya memperkenalkan panelis kita di yang pertama, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Hidayat Buang, merupakan pengurusi Majlis Pengawasan Syariah Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sega hari ni orang Kedah kata ni. Alhamdulillah. Hari ni kalau Datuk rasa tak puas nak cakap KL, saya benarkan Datuk cakap Kedah hari ni. Saya cuba cakap KL lah. InsyaAllah. Bersama dengan yang berbahagia Datuk pada malam ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim, Timbalan Dekan Jaringan dan Industri Fakulti Pengajian Islam UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini imej baru ke apa tu? Tak, imej lama. Imej lama. Tetapi telah dibaharukan. Masya Allah. Alhamdulillah, inilah gandingan kedua-dua panel yang sangat hebat yang bersama pada malam ini, insya-Allah. Baik. Saudara sekalian, jom kita mulakan perbincangan kita dengan soalan pertama. Saya nak tanyakan kepada yang berbahagia Profesor Datuk terlebih dahulu. Bila kita sebut tentang bank ini, Datuk, ialah satu perkataan yang tidak asing lah. Bahkan kalau di Malaysia kita ini, bank ini bermula dengan bank perdagangan pertama di Malaysia, dikenali sebagai Chartered Mercantile Bank of India, London and China, yang tertubuh pada 1859 di Pulau Pinang. Dan perbankan Islam mula pada tahun 1983. Jaraknya 124 tahun di antara bank perdagangan konvensional dan perbankan Islam. Soalan saya, kalau sekarang ini sejauh mana perkembangan yang Datuk melihat antara perbankan Islam dan juga perbankan konvensional? Adakah ia berdiri sama tinggi di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa? Sila Datuk. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengajar sudi menjemput saya untuk dalam forum ini. Dan untuk menjawab soalan tadi,
kita nak bandingkan dengan perbankan konvensional dan Islam mungkin perbandingan yang jauh lah. Sebab perbankan konvensional telah ditubuhkan dah lama. Dan mungkin di segi dana mereka banyak dan di segi pengalaman mereka banyak. Cuma dari segi perbankan Islam ni di Malaysia, kita ditubuhkan dengan cara orang kata berperingkat-peringkat. Sebagaimana juga dengan Islam tu mana Islam tu diperkenalkan secara tadarus atau berperingkat-peringkat. Jadi pada permulaannya tu dengan cara pengenalan satu bank saja pada tahun 83, kemudian dikembangkan dengan disebut kaunter Islam oleh perbankan konvensional, dan kemudian akhirnya pada hari ini kita ada banyak bank-bank yang secara penuhnya beroperasi sebagai bank Islam di Malaysia. Jadi mungkin lebih pada 10 bank Islam yang beroperasi di Malaysia pada hari ini. Jadi di segi itu, di segi jumlah dan di segi dana mungkin kita tak boleh banding dengan bank konvensional. Tetapi dari segi contohnya dari segi daya manusia ataupun sumber manusia, kita di Malaysia ini merupakan satu negara yang penting dalam perbankan Islam kerana merupakan satu negara yang mana menjadi rujukan dunia dalam sektor perbankan Islam. Di mana kita punya daya manusia dalam perbankan Islam itu telah bukan sahaja menjadi rujukan, tapi juga menjadi mereka yang berkhidmat di negara-negara luar dalam sektor perbankan. Ini satu kejayaan yang besar bagi negara Malaysia lah. Dan seterusnya di segi kestabilan perbankan. Jadi kita tahu bahawasanya dalam bank ini perkara yang penting adalah kestabilan kewangan bank itu. Dan ini kita lihat di segi kestabilan itu boleh dikatakan sama dengan bank-bank konvensional. Bahkan kadang-kadang dikatakan bank Islam itu lebih stabil daripada bank-bank konvensional kerana bank itu berasaskan kepada konsep syariah yang transparan, yang adil dan yang sama kepada pelanggan. Jadi dengan itu menyebabkan bank Islam itu nampak lebih kukuh daripada bank konvensional. Dan seterusnya, mungkin kalau kita dapat lihat di segi perbandingannya, di segi perkhidmatan atau produk. Jadi apa saja produk yang ada di perbankan konvensional itu kita mampu untuk menawarkannya di perbankan Islam. Jadi dengan konteks itu maksudnya semua keperluan pelanggan yang berurusan dengan bank mampu ditawarkan atau diberikan oleh pihak bank Islam ataupun perbankan Islam kepada pelanggan. Ini perkara-perkara ini merupakan satu benda pencapaian yang kita rada bangga. Dan kita menjadi satu tanggungjawab pada masyarakat untuk meneruskan dan juga memajukan perbankan Islam supaya akhirnya bukan setakat kita sama dengan konvensional, bahkan kita akan melebihi daripada mereka aspek-aspek seperti kestabilan keuangan, di aspek tenaga manusia yang profesional dan juga di aspek produk yang maju, yang komprehensif dan juga yang berinovatif. Masya Allah, satu mukadimah yang tuntas dan jelas bahawa memang ada jarak dari sudut kelahirannya, tetapi anjal ataupun lebih maju dalam aspek daya manusia, kestabilan perbankan dan produk. Saya nak pergi pada Datuk Izhar. Kalaulah disebutkan tadi tentang kestabilan, rujukan, produk dan sebagainya, tapi ada juga tomahan daripada masyarakat. Dia kata, alah, bank Islam ke, bank konvensional ke, sama je Ustaz. Tak ada beza pun ya. Apa hujah balas Datuk nak berikan kepada mereka yang mengatakan sebegini rupa, Datuk? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Ustaz Hariri, yang dihormati lagi dikasihi guru kita Profesor Datuk Dr. Ahmad Hidayat, dan rakan saya juga Ustaz Riza Ramli yang ada jauh di sana. Tuan-tuan perempuan, para penonton yang dirahmati Allah. Bila orang bertanya kepada kita, dia kata, apa beza? Kita ambil bank Islam ke, bank konvensional ke? Sama je. Kedua-duanya mencari keuntungan. Tuan-tuan, kita kena faham. Pertama saya nak kata, beza kita makan makanan yang ada CJ halal dan makanan yang diragui ada sumber-sumber yang haram. Kita dah berdebar dah. Tak beranilah nak makan. Tak ada CJ halal lah. Kita kat situ pun kita dah rasa lain. Kalau orang putih kata guilty. Gitu. Tapi tuan-tuan perempuan, kena ingat. Kenapa? Sebab
Nabi SAW dah jelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara dua tu ada benda yang syubhah. Jadi dalam isu ini perlu kita fahami bahawa SPI ataupun sistem perbankan Islam berbeza dengan konvensional. Kenapa saya kata begitu? Yang pertama, berbeza dari sudut prinsip muamalat Islam. Kerana kalau setiap perbankan ataupun transaction yang berlaku dalam perbankan Islam khususnya, tuan-tuan kena ingat, di dalamnya tidak ada sumber-sumber yang haram. InsyaAllah, tuan-tuan. Sebab apa? Ada perkataan Islam dekat situ. Dan bila ada perkataan Islam, pastinya dia akan rujuk kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW dan perbincangan para ulama. Bukan saja dalam negara, di luar negara juga mereka akan rujuk. Yang kedua, tidak ada ihtikar ataupun dikatakan monopoly. Yang ketiga, tidak ada gharar, benda-benda yang tak jelas. Kita pergi ambil loan sebagai contoh, ataupun kita ambil pinjaman, ya, kita ambil pinjaman. Pinjaman itu jelas, kita nak pakai akad apa, kita nak pakai perjanjian apa, lepas tu keuntungan itu macam mana nak dibagi. Jadi tak sama. Berbeza dengan konvensional. Konvensional ni yang penting ada untung. Bila ada untung, apa dia kata? Kami, kalau awak tak bayar tahun ni, bulan ni, awak akan kena denda. Denda tu dipanggil interest atau dinamakan riba. Zaman Nabi dah ada dah. Itu sebab bila Nabi datang, dua perkara yang Nabi tekankan. Pertama, dari sudut prinsip perpaduan. Yang kedua, meningkatkan ekonomi. Dan masa di Madinah saja, Nabi SAW telah menghilangkan ataupun menghapuskan sistem riba yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika itu namanya Yathrib. Tuan-tuan bayangkan, sekarang ini kita ada bank Islam yang pastinya tinggalkan segala jenis riba dan sebagainya. Tidak ada zulm, kezaliman. Mana kalau awak tak bayar, kita akan tingkatkan lagi bayaran. Dahlah orang tu pinjam duit sebab tak ada duit. Kita tingkatkan lagi, kita tekan dia dengan macam-macam. Akhirnya membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Oleh kerana itu saya kata bahawa perbezaan yang sangat jelas antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Kat situ pun kita dah nampak. Namun orang kata, habis nak untung, itu namanya keuntungan. Mencari keuntungan dengan cara yang halal. Bukannya mencari keuntungan dengan cara menekan atau menzalimi orang lain. Wallahualam. Maknanya, Datuk, rumusannya memang tak sama. Tak sama. Ustaz Rizal, tak sama dah. Ustaz Rizal selalu kata sama. Tak sama. Itu baru betul. Bila tak sama itu baru betul. Baik, terima kasih Ustaz Hariri. Perbincangan pada persidangan pertama sangat jelas meletakkan premis kita pada malam ini. Bagaimana kita perlu mencari yang benar, yang tepat, yang sahih dan yang patuh syariah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 38 tahun yang lalu, bagaimana ia bermula? Baik, inilah pada sesi perkongsian kali ini saya ingin bawakan kepada anda bagaimanakah ataupun apakah peristiwa-peristiwa yang membawa kepada pengembangan, pertumbuhan perbankan dan kewangan Islam di Malaysia. Pertamanya, ia tercetus dengan penubuhan lembaga tabung haji yang dicetuskan ideanya oleh almarhum Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid menerusi kertas kerjanya rancangan membaiki ekonomi bakal haji pada tahun 1959. Yang keduanya, hasrat Gamunor Bank Negara Malaysia keempat, almarhum Tan Sri Jaafar Hussein yang mengisytiharkan pada lewat 1980-an untuk melihat sistem perbankan Islam beroperasi seiring dengan perbankan konvensional. Baik, akhirnya pada tanggal 1 Julai 1983, tarikh keramat, pada hari Jumaat yang mulia 20 Ramadan 1403 Hijri, operasi Bank Islam telah dilancarkan oleh Perdana Menteri ketika itu yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dan inilah dia individu yang pertama yang merupakan pengarah urusan BIMB pada tahun 1983 hingga 2010 yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Halim Ismail yang dikenali sebagai bapa perbankan Islam di Malaysia. Baik, inilah gambaran tuan-tuan puan-puan. Pada satu ketika dahulu, bagaimanakah pembukaan Bank Islam yang memperlihatkan begitu ramai masyarakat Islam untuk membuka akaun. Dan ini salah satu gambar di Cawangan Kota Baru bulan Mac 1984. Seterusnya kita saksikan, ini yang sangat menarik tuan-tuan. Saya nak kongsikan, Sultan buka akaun di Bank Islam. Sultan Selangor, almarhum Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Shah Al-Haj. Saya bacakan sikit. Baginda berdua adalah sultan yang pertama membuka akaun di Bank Islam. Ya, tahniah kita ucapkan. Dan inilah segala transformasi yang berlaku di Bank Islam. Akhirnya menara Bank Islam yang kita lihat tersegam indah, ya, yang diterajui oleh di bawah kepimpinan Encik Muhammad Muazzam Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Holding dan Bank Islam Malaysia Berhad. Itu dia sedikit perkongsian bagaimana 38 tahun bermula. Dan insya-Allah kita akan lanjutkan perkongsian selepas ini. Apapun kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Anda boleh saksikan melalui siaran langsung di TV1 maupun di live FB Jakim. Teruskan memberi pandangan, komentar ataupun tag teman-teman anda supaya lebih ramai lagi dapat menonton forum pada malam ini. Kita membincangkan tajuk ini baru betul berkaitan dengan perbankan Islam. Baik, saya nak kembali semula kepada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Hidayat. Dunia hari ini sedang berdepan dengan satu peperangan halimunan, iaitulah COVID-19. Okay. Bukan sekadar rakyatnya diuji susah, tapi bank pun, dan ada disebut dalam laporan ada kurang lebih 600 cawangan bank yang dijangka tutup kerana berdepan dengan COVID-19 ini. Soalan saya adalah, perbankan Islam dia mesti terus berprinsip atas patuh syariah, kemudian terus mempertimbangkan ESG, kemudian mesti berdaya tahan. Namun apa sumbangan yang perbankan Islam boleh berikan untuk menjana kembali keuangan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini? Silakan Datuk. Okey, terima kasih soalan Ustaz Hari tadi. Pandemik COVID-19 ini merupakan satu takdir ilahi lah kepada kita. Mungkin sebagai satu pengedaran atau satu kesedaran pada kita bahawa kita manusia ini sentiasa di bawah di bawah qada dan qada Allah Taala lah. Dan kita insaf dengan perkara itu dan kita sentiasa membutuhkan diri kita agar supaya nanti perjalanan kita akan menjadi lebih baik. Dalam konteks perbankan Islam, ada beberapa langkah yang diambil lah untuk mengatasi kesan COVID-19 kepada sektor perbankan, ya. Jadi kita sebagai badan komersial atau perdagangan, tentulah kita punya concern atau kita punya prihatin adalah pada pelanggan kita, dan juga pada pemegang saham kita, ya. Namun begitu, untuk memulihkan semula ekonomi Malaysia ni bukanlah tugas bank sajalah. Tugas semua pihak lah, ya, termasuklah kerajaan dan juga badan-badan lain. Cuma di sektor perbankan ni yang terutama perbankan Islam, apa yang kita lakukan, kita menyokong penuh tindakan ataupun langkah-langkah kerajaan di segi membantu para peminjam atau yang mendapat pembiayaan perbankan Islam di segi orang kata menangguh pembayaran balik, iaitu disebut sebagai moratorium. Itu memang kita ikuti sepenuhnya, dan bahkan di Bank Islam kita mengadakan beberapa langkah tambahan lah yang melebihi daripada itu, iaitu dengan mengadakan beberapa bantuan-bantuan yang kita salurkan melalui badan yang kita tubuhkan di Bank Islam, iaitu Sedekah House. Jadi beberapa aktiviti Sedekah House tu membantu mereka-mereka pelanggan-pelanggan yang terjejas dengan COVID-19 dari segi bantuan-bantuan yang melibatkan daripada wang-wang seperti sedekah dan sebagainya diberikan kepada mereka. Dan di samping itu, kita juga menyokong usaha-usaha kerajaan dan usaha-usaha pihak-pihak yang lain untuk mengadakan beberapa produk yang tidak bersifat komersial tapi lebih kepada bantuan. Contohnya bangkit, iaitu satu produk di mana bagi mereka yang sebenarnya tak layak dari segi pinjaman sebab tidak memenuhi syarat-syaratnya, tetapi dengan dana yang ada tu dibantu kepada mereka ini supaya mereka boleh memulakan penghidupan dan seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia pasca pandemik. Tapi yang seterusnya yang paling penting ialah kita mesti memastikan juga para pekerja di bank itu juga terjamin di segi di segi mereka punya pekerjaan. Jadi cara yang kita buat sekarang ni selepas pandemik adalah kita meningkatkan penggunaan teknologi dalam urusan bank, di mana dengan cara ini pertama kita boleh menjamin segi keselamatan dan kesihatan para pekerja dan juga para pelanggan juga dapat dijaga dengan baik di segi ini. Itu ya
beberapa langkah yang dibuatlah. Saya percaya kita bukan bersorangan dalam masalah ini, kita perlu bantuan dan sokongan semua pihak untuk memulihkan ekonomi negara. Itu saja kot pandangan saya. Maknanya banyak benda kadang-kadang bila yang terima tu dia tak ingat tu. Moratorium, kemudian sedekah dan sebagainya, inilah instrumen yang bank buat untuk membantu masyarakat. Datuk Izhar, saya bila ada baru ni tersempak dengan seorang pakcik ni. Dia baru nak start motor, dalam motor dia tu ada satu borang tentang bank tawarkan pinjaman peribadi. Dia kata, time orang susah ni lah, mereka nak tawar, nak kau untung semuanya. Oh, marah dia. Jadi saya fikir nak tanya pada Datuk ni, betul kan bank Islam ni hanya kerjanya kau untung saja, ataupun ada manfaat tak yang dia boleh berikan kepada umat Islam itu sendiri, Datuk? Terima kasih Ustaz Hariri, Datuk Prof. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita faham Al-Quran dengan betul, dalam Al-Quran banyak menekankan kepada infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, al-ayah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, al-ayah. Lepas tu ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Allah itu kita kongsikan, kita maklumkan. Tu semua tu cerita-cerita tentang infak, banyak lagi cerita. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, sebelum infak apa yang kita kena buat? Kita kena bekerja. Kita kena mencari rezeki, kita kena berniaga. Bank khususnya bank Islam, mereka juga mencari keuntungan untuk berniaga. Daripada perniagaan itu, apa yang mereka buat? Mereka akan melakukan tanggungjawab sosial. Macam yang Datuk sebutkan tadi. Maknanya, apa yang mereka buat? Antaranya mereka mengeluarkan zakat. UKM antara yang dapat zakat daripada BI Bank Islam Malaysia. Alhamdulillah, berapa ribu? 30,000. Alhamdulillah, masa musim Covid baru ni. Dapat 30,000. Dan mungkin lepas ni, manalah tahu, 300,000 untuk UKM saja. Saya orang UKM kenalah tarik daripada UKM. Untuk UKM. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, untuk siapa? Untuk anak-anak yang susah di UKM. 30,000 tu. Alhamdulillah kita sampaikan dengan betul. Cumanya kita kena faham. Bagi kita ni tuan-tuan dan puan, Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan sampai ke satu martabat bis sampai kamu infak apa yang kamu sayang. Benda yang kita sayang, duit dalam akaun. Betul tak? Ustaz Hariri. Lagi banyak, lagi kita happy. Dia tak tahu bila kita mati, yang banyak tu bukan kita punya. Semua tu akan jadi faraid. Semua tu akan jadi hak orang. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena infakkan. Bila dah susah tu, kita tak tahu bahawa simpanan duit dalam bank tu wajib keluar zakat. Setiap negeri dia ada nisab dia. Nombor 2, keuntungan pelaburan. Tadi Datuk sebut pelaburan-pelaburan dia buat. Dia pelaburan tu lah ambil keuntungan. Kita kongsi-kongsikan dengan pelabur-pelabur dengan 4 juta yang dikatakan pendeposit. 4 juta umat Islam yang bukan saja umat Islam, ada yang bukan Islam pun membuka akaun di bank Islam. Jadi maknanya daripada 4 juta itu, duit yang ada nak buat macam mana? Kita nak kena keluar zakat. Berapa dia punya nisab, kena tahu. Jadi bank Islam ini dia akan tengok, sebab dia merupakan wakil kepada agensi zakat negeri-negeri. Jadi kat situlah dia akan keluar, dia akan tolong kirakan daripada keuntungan pelaburan. Kemudian daripada hibah yang berlaku, dividen yang kita dapat pun kena keluar zakat. Perkembangan keuntungan, semua itu kita kena keluarkan zakat. Jadi kalau kita tak tahu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, siapa yang akan bantu kita? Jadi itu sebabnya bank Islam dengan keuntungan yang dapat, dia akan bagi nasihat, dia akan bagi suggestion, dia akan bagi cadangan kepada 4 juta pendeposit itu untuk keluarkan berapa. Dia tolong kirakan lagi. Okey, Ustaz Hariri nampaknya dalam akaun ada 350,000. Tolaklah. Kan? 2.5% untuk bayar zakat. Jadi Ustaz Hariri dengar zakat, dia akan keluarkan. Jadi maknanya Ustaz Hariri, semua orang yang simpan duit dalam perbankan Islam ini, insya-Allah tidak risau. Daripada situlah kita akan dapat menginfakkan duit kita itu ke jalan Allah Azza wa Jalla. Allah.
Bukan 350,000, Dr. Isa. Kalau 350,000 memang saya belanja ikan siakap malam ni. Allah. Tapi yang ada RM35 je. Masya-Allah. Tapi itu maknanya peranan bank banyak memberi sumbangan dan juga khususnya untuk menjaga maqasid syariah umat Islam itu sendiri. Saya daripada tadi Ustaz Rizal duk angkat tangan, dia kata ada fakta menarik yang dia nak kongsikan. Silakanlah Ustaz. Yang penting bukan ikan siakap. Ikan siakap tunggu 350,000 Baik, tuan-tuan puan-puan Ustaz Ari dan semua ahli dan semua penonton. Sesungguhnya penganjuran forum perdana Islam pada malam ini yang diajukan oleh Bank Islam, ditajuk oleh Bank Islam, ada istimewanya ya untuk makluman semua pada tanggal 8 Oktober 2021 ya, Bank Islam telah pun berada, Bank Islam disenaraikan di Bursa Malaysia. Itulah pencapaian yang cukup membanggakan Bank Islam. Saya petik kata-kata CEO-nya, melalui pendekatan bersinergi dan holistik, Bank Islam berhasrat untuk berada di kedudukan utama dalam menawarkan penyelesaian keuangan lengkap syariah ESG dengan menerajui perbankan digital dan kewangan sosial menjelang 2025. Kita ucapkan tahniah kepada Bank Islam di atas pencapaian yang sangat bermakna ini untuk seluruh rakyat Malaysia. Baik, seterusnya kita dah dengar tadi ahli panel berkongsi apakah bantuan ataupun sokongan yang diberikan kepada rakyat yang memerlukan. Jadi inilah antara inisiatif utama Bank Islam antaranya iaitu Sedekah House. Jadi jom perbanyakkan sedekah. Ingat Sedekah House Bank Islam. Okey. Baik, ini adalah platform pendanaan awam ya. Okey, kita nak promote Bank Islam ni malam ni. Dilancarkan 2018 dengan dana bernilai lebih 6 juta tuan-tuan. Wow Dan pastinya tujuannya adalah untuk merapatkan jurang keuangan mereka yang kurang bernasib baik dan pastinya yakinlah bahawa ia diurus secara profesional serta disalurkan untuk projek-projek kesihatan, pendidikan dan juga keusahawanan. Baik, ini antara kemudahan yang disediakan oleh Bank Islam untuk tuan-tuan buat sedekah boleh snap, pay, boost dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihatlah. Saya nak kongsikan juga apakah tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh Bank Islam Salah satunya projek untuk memasang sistem solar di rumah rakit nelayan di Tanjung Surat, Johor. Ini antara kerja-kerja yang telah dilaksanakan yang mungkin tuan-tuan tak tahu, tapi inilah yang kita paparkan. Ini projek teknologi PV solar di Kampung Orang Asli Woh Intek, Tapah, Perak. Banyak lagi projek-projek termasuk iTekad apa lagi, dan bangkit bukan kek bangkit, bukan biskut bangkit, tapi bangkit Bank Islam punya projek untuk tujuan memberi kemudahan kepada golongan yang memerlukan. Okey, insya-Allah kita akan berkongsi pelbagai informasi yang menarik kepada anda semua. Pastikan sokongan anda kepada Bank Islam. Ini baru betul. Alhamdulillah, Bank Islam membawakan kepada anda forum perdana ehwal Islam secara langsung pada malam ini. Sedar tak sedar kita masuk di pusingan yang ketiga. Pusingan yang ketiga ini kita lebih nak menjuruskan, lebih mendalam tentang perbankan Islam sebagai topik tema kita pada malam ini. Saya nak kembali semula kepada Profesor Dato' Dr. Hidayat. Sebagai pengurusi Majlis Pengawasan Syariah, ini soalan yang selalu kita dengar daripada masyarakat. Dia kata, betul ke ni patuh syariah ni? Macam mana dicek produk ini patuh syariah ataupun tidak sebagainya? Mungkin Dato' boleh memberi penerangan kepada masyarakat di luar sana bagaimana Majlis Pengawasan Syariah berfungsi untuk mengawal dan juga untuk memastikan semua produk yang ada di Bank Islam ini patuh syariah. Silakan Dato'. Terima kasih Ustaz atas soalan tadi. Itu memang perkara yang selalu ditanyalah. Kerana apa? Kerana ahli majlis penasihat ataupun ahli tangkusan syariah itu dilantik oleh bank Jadi bagaimana mereka itu nak berlaku, orang kata, independen atau bebaslah untuk beri nasihat. Sebenarnya pelantikan penasihat syariah itu dilantik oleh bank negara, bukan apa tu bank yang nanti mungkin bank mencadangkan, tapi akhirnya yang melantik itu bank negara. Maksudnya pihak yang bebaslah, pihak kerajaan atau pemerintah. Ini menjamin kebebasan apa tu ahli-ahli syariah untuk memberi pandangan kepada bank. Dan yang paling mustahaknya itu yang ditekankan oleh pihak apa tu bank negara dan juga pihak kerajaan adalah kelayakan orang untuk menjadi apa tu ahli majlis penasihat. Mesti orang-orang yang benar-benar layak.
Ada syarat-syarat kelayakan dijelas dalam peraturan lah. Nak terang ni panjang, tapi maksudnya hanya mereka yang ada latar belakang dan kemahiran hukum syarak yang boleh menjadi penasihat syariah di bank-bank. Jadi itu satu macam orang kata jaminan lah kepada semua pandangan-pandangan yang diberi itu betul-betul daripada pakar yang benar-benar layak untuk memberi pandangan. Satu. Yang kedua, undang-undang kita, undang-undang perbankan Islam memberi kuasa kepada Majlis Ahli dan Kuasa Syariah untuk memeriksa semua rekod-rekod bank. Ya, bahkan mereka boleh memanggil mana-mana pegawai yang mereka rasa perlu dipanggil untuk menjelaskan apa-apa produk yang perlu diketahui. Oleh demikian, pihak yang kuasa syariah itu mempunyai satu autoriti tertentu untuk memastikan semua produk-produk itu dianggap sebagai patuh syariah. Dan yang ketiganya, selepas diluluskan produk-produk tersebut, ada proses kita memeriksa semula segi perjalanan kelulusan diberi, iaitu dipanggil sebagai semakan kepada produk dan audit pada produk. Jadi semua ni merupakan proses tabik urus untuk memastikan bahawa semua produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat patuh syariah. Dan seterusnya, jika didapati ada beberapa produk tersebut tak patuh ataupun tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka kita sebagai penasihat syariah boleh mengisytiharkan ataupun mengisytiharkan bahawasanya produk itu tak patuh syariah dan perlu dilaporkan dalam laporan bank. Jadi pada pandangan saya, sistem yang ada di Malaysia ini segi memastikan produk itu patuh syariah itu memang ketat dan memang dapat diyakini oleh semua orang lah. Dan saya tak rasa masyarakat perlu gusar terhadap kepatuhan syariah perbankan Islam. Saya dengar, saya pun tak dengar lah masyarakat memberi orang kata komen dan memberi pandangan di segi mungkin segi harga lah, ya, dikatakan mahal sebagainya, tetapi itu merupakan satu aspek dalam perniagaan, ya. Dan kita ada pilihan untuk memilih mana-mana yang kita mahu. Cuma sekarang ni kita punya produk itu dari segi kepatuhan syariat itu memang patuh. Dan saya jamin bahawasanya dari segi harga pun itu bukan keputusan syariah, tetapi saya rasa kita berada di pasaran itu maksudnya kita berdaya saing dengan orang lain dari segi harga. Cuma masyarakat mungkin mereka beranggapan lah bila Islam ni kena murah atau kena percuma. Jadi itu mungkin satu anggapan yang perlu dibetulkan lah. Itu saja, mungkin itulah segi jaminan itu tak ada bagi saya. Terima kasih. Maknanya dijamin patuh syariah dan tak perlu risau. Saya tadi bila Datuk sebut lega ya amat lah. Masya Allah. Tapi kita nak beranjak pula kepada Datuk Isa. Ini ada juga segelintir masyarakat lah. Dia kalau bak makan Datuk Isa, memang dia jaga. Ni halal ke tidak ni? Ada logo halal ke tidak ni? Kalau bak pakaian macam Datuk Isa pakai, dia tengok, ish, ada logo salib. Oh, dia sangat tekankan. Tapi bila berkaitan dengan keuangan, perbankan ni, tak apalah, lebih kurang je ni, sama je. Apa respon yang boleh Datuk berikan kepada segelintir masyarakat yang bersifat begitu? Silakan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, kita kena faham, ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala halalkan suatu perkara, maka ia adalah halal. Bila Allah haramkan, maka ia haram. Itu sangat jelas. Jadi dalam isu ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita cari sumber yang halal, ya ayyuhallazina amanu kullu mimma fil ardi halalan tayyiba, makan yang halal lagi bersih. Bukan saja apa yang kita makan, apa yang saya minum, tidak, tetapi apa yang saya dapat daripada sumber pendapatan saya juga dikira sebagai sumber yang wajib daripada yang halal. Itu jelas. Oleh kerana itu, dalam satu hadis Nabi SAW sebut bahawa antara benda yang kita akan ditanya di akhirat kelak, di padang mahsyar, kaki kita ni la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Kita tak akan ditanya kecuali 4 perkara. Antaranya an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah. Daripada mana kau dapat duit tu? Keuntungan, simpanan kita. Betul, simpanan kita. Tapi simpanan tu kat mana? Kena-kenalah dekat
pelaburan ataupun simpanan yang konvensional. Maka apa yang kita dapat daripada sumber riba itu, maka akan jadi makan darah daging. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tanggungjawab kita hari ini tak lain dan tak bukan menyokong perbankan-perbankan Islam ini untuk apa? Untuk kita melengkapkan proses yang terbaik. Kalau kita tak sokong, kalau kita ada 34 juta rakyat Malaysia, lebih kurang kan? Kalau 4 juta saja tuan-tuan, bagaimana? Mana kita kena garapkan lagi, ramaikan lagi orang Islam kita dan yakinkan kepada orang bukan Islam juga bahawa perbankan Islam adalah yang terbaik, yang tidak ada kezaliman. Bak kata Datuk tadi, melihat bagaimana proses sangat detail. Saya mudah aja bila ada orang tanya pelaburan ni halal ke Ustaz? Kita mana nak ingat semua, Datuk kan? Macam-macam hari ni dengan kripto lah, dengan apa tu lah, inilah macam-macam pelaburan yang moden-moden. Budak-budak muda 27 tahun dah jutawan tu. Main saham-saham ini kan. Dia orang tanya, boleh ke tak boleh ke? Saya mana nak ingat apa? Saya kata apa? Paling mudah untuk tahu, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dekat tempat mereka melabur itu, syarikat yang mereka melabur itu ada tak penasihat syariah? Kalau tak ada penasihat syariah, diragui. Itu dia mudah. Sebab nak lantik penasihat syariah ni dia kena tahu fiqh muamalat. Dia kena tahu usul fiqh, dia kena tahu maqasid syariah, dia kena tahu banyak benda, kaedah-kaedah fiqh yang berkaitan dengan muamalat. Jadi tak dapat tidak, tuan-tuan dan puan, kalau syarikat-syarikat itu, tempat-tempat pelaburan itu ada penasihat syariah, insya-Allah dia akan selamat. Itu sebabnya kaedah menyebut ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kita tak membantu, tidak menyokong produk-produk Islam ini ataupun yang kita panggil muamalah Islam ini, maka ia akan merosakkan agama kita, merosakkan negara kita dan merosakkan kita punya transaction dalam semua perkara yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini. Jadi sebab itu kalau kita tak menyokong perbankan Islam, siapa lagi tuan-tuan perempuan? Siapa lagi? Negara-negara lain nak jadi macam Malaysia. Sebagai hub halalnya, sebagai hub muamalat Islamnya dan macam-macam lagi. Bahkan pakar-pakar kita dah sampai ke mana-mana dah. Datuk Hidayat sendiri dah pergi ke mana-mana dah. Datuk Daud Bakar dah sampai ke mana-mana dah. Datuk Dr. Aznan dah sampai ke mana-mana dah. Alhamdulillah, maknanya negara-negara Arab nak jadi macam kita. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayuh kita sama-sama, saya mengajak semua, ayuh kita sama-sama menyokong ya apa saja rancangan yang baik untuk muamalat Islam dan perbankan Islam ini, khususnya di bank Islam, kerana kita dapat lihat apa yang kita dapat dan apa yang disumbangkan jelas insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Ayat tadi adalah apa yang kita dapat dan apa yang disumbangkan. Nak tengok apa sumbangan bank Islam kepada masyarakat? Ustaz Rizal, silakan. Ya, pasti banyak sumbangannya tuan-tuan ya. Sudah pasti nikmat rezeki dikongsi bersama. Satu lagi inisiatif yang dibawa oleh Bank Islam adalah amal, tanggungjawab korporat. Saya ingin bacakan kenyataan ini untuk penonton semua. Sejak 2011, Bank Islam telah menunaikan zakat perniagaannya lebih 125 juta kepada majlis-majlis agama Islam seluruh negara. Zakat ini seterusnya diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Lebih 310 penerima telah memiliki rumah idaman mereka dalam projek bantuan rumah amal. Baik, ya, tahniah kita ucapkan, dan kepada penerima-penerima ini adalah satu rezeki yang dikongsi bersama, itulah nikmat yang anda peroleh. Ini adalah gambaran bagaimanakah program Turun Padang ya memberi bantuan khususnya untuk projek ataupun inisiatif amal tanggungjawab korporat yang dilaksanakan. Seterusnya, okey, ini adalah contoh rumah idaman, projek rumah amal yang dilaksanakan di bawah Bank Islam. Jadi kepada penerima-penerima itu kita rasa bersyukur nikmat yang telah dikongsikan kepada anda semua. Baik tuan-tuan dan puan, ini adalah salah satu aplikasi ya dengan teknologi terkini untuk memudahkan urusan perbankan secara dalam talian, tambah-tambah pula dengan mungkin keberadaan kita ke pusat-pusat tertentu itu menyukarkan, maka adanya apps yang dipanggil aplikasi Go by Bank Islam, iaitu pastinya berjaya menarik generasi muda. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, jika yang tak pernah tahu, saya nak khabar ni nak bagi tahulah ya adik-adik abang-abang Baik, aplikasi Go by Bank Islam ni diperkenalkan pada tahun 2019
dan pendaftaran mencecah kepada ramai ni 750,000 orang. Penggunanya adalah golongan berusia 30 tahun. Jadi daripada sini kita dapat tahulah bahawa golongan bawah 30 tahun ini banyak menggunakan aplikasi. Ya, tahniah kita ucapkan. Dan 60% daripada jumlah keseluruhan pengguna tadi yang telah berdaftar. Apakah ciri-ciri yang ada dalam apps ini? Pertama, untuk pindahan dana. Kalau Ustaz Hariri nak pindah dana kepada saya, dialu-alukan. Pembayaran bil. Kalau Datuk Izana bayarkan bil saya, silakan. Kemudian urusan tabung haji. Juga duit now, jom pay. Banyak lagi. Ini baru betul. Ini ke itu? Itu baru betul. Ya? Dan pastinya bakal diperkenalkan ciri baru pada akan datang, iaitu pembayaran menggunakan kod QR, pindahan dana keluar negara, kad pembiayaan. Mengah Ustaz Riri, banyak sangat ni kan. Inilah dia pelbagai produk bank Islam yang kita cukup banggakan untuk rakyat Malaysia. Seterusnya aplikasi SME Expert. SME Expert. Itu dia. Pelbagai lagi yang diperkenalkan kepada anda. Okey, banyak lagi maklumat, insya-Allah. Apapun, teruskan sokongan anda kepada Bank Islam Malaysia. Itu baru betul. Jumpa lagi. Hadiah apa? Gadget-gadget canggih. Wah. Lagi? Hadiah percutian di tempat menarik. Atau pakej menunaikan umrah. Alhamdulillah. Kau juga boleh menang kereta mewah. Wow. Dan paling gempak, kau boleh menang RM1 juta, bro. Wow. Ini sudah lebih. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Bagi anda yang menonton melalui telefon bimbit anda, melalui live Facebook, anda boleh tumpahkan komen anda, pandangan anda kepada Bank Islam, Perbankan Islam, maupun anda kongsikan kepada teman-teman anda supaya ramai kita nak umat Islam faham tentang perbankan Islam dan beri sokongan kepada perbankan Islam. Baik, sedar tak sedar kita sudah sampai di penghujung rancangan, namun tidak lengkap sekiranya kita tidak membuat kesimpulan sebagai pelan tindakan kita bersama. Saya nak mulakan dengan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Ahmad Hidayat untuk memulakan kesimpulan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Ustaz Harry dan juga kepada Ustaz Rizal dan kepada rakan saya Datuk Dr. Izhar. Kejayaan perbankan Islam di Malaysia, termasuk Bank Islam, bukanlah hasil daripada Bank Islam seorang, tetapi merupakan dari pelbagai pihak lah, terutama masyarakat Islam Malaysia yang sentiasa menyokong perbankan Islam. Tanpa sokongan masyarakat, tanpa dukungan masyarakat, dah tentulah perbankan Islam tak berjaya ataupun tidak akan mencapai kejayaan yang kita ada pada hari ini. Saya percaya masyarakat Malaysia semua menyokong, bukan saja masyarakat Islam, bahkan juga masyarakat bukan Islam, menyokong perbankan Islam di Malaysia. Kerana apa? Kerana sifat dan bentuk yang kita tawarkan kepada mereka adalah berbentuk berasaskan kepada produk yang berkualiti, yang inovatif, yang berdaya saing dan juga perkhidmatan yang berkualiti dan perkhidmatan yang profesional kepada mereka. Dan oleh itu kita mesti sentiasa menjaga mutu ini dan juga kualiti ini agar berterusan, agar masyarakat percaya dan terus menyokong kita. Dan seterusnya di segi tenaga manusia. Dan kita di Malaysia ini merupakan satu tempat rujukan dunia dalam perbankan Islam, dan saya percaya ini perlu dikembangkan lagi dan dimantapkan lagi agar kita akhirnya dapat menjadikan perbankan Islam itu sebagai satu sistem perbankan yang dominan di Malaysia. Dan setakat ini, hari ini kita ke arah itu insya-Allah. Dan saya berdoa agar satu hari nanti mungkinlah sistem perbankan di Malaysia itu, di Malaysia ini akan berasaskan pada perbankan Islam. Itu harapan saya, Tuan Musi. Masya-Allah. Harapan kita semua supaya satu hari nanti perbankan Islam menjadi perbankan utama bagi seluruh rakyat Malaysia, negara kita. Datuk Izam mungkin nak tambah sedikit sebagai kesimpulan, silakan.
Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, saya tertarik dengan kata-kata Abdullah bin Mubarak. Sebab kata-kata Abdullah bin Mubarak ni memberi kesan kepada kita semua sebenarnya. Kalau kita ambil maklum apa yang kata Abdullah bin Mubarak ini, takkan berlakulah isu tersilap atau tertipu. Takkan berlakulah orang yang berniaga menggunakan kaedah gharar. Takkan kenalah isu ikan patin dan sebagainya. Kita ikan patin pun ada kan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa kata Abdullah bin Mubarak? Ajibtu liman lam yatlubul ilm. Aku pelik apabila tidak orang tak minat nak belajar ilmu. Antara ilmu yang kita kena mendalami bukan saja bab sembahyang, bukan saja bab puasa, tetapi antara perkaranya adalah bab fiqh muamalat. Kena belajar fiqh perbankan Islam, kena tahu tentang halal haram, kena tahu bab gharar, perniaga-perniaga kena tahu yang mana halal, yang mana haram, apa gharar, apa akad nak pakai. Sekarang ni kalau pergi ke kedai orang bukan Islam pun, lain macam dah tu. Saya pergi beli pipe plastik. Masa beli tu, dia bukan Islam. Masa kita beli, bayar semua, saya jual je. Saya jual je. Saya terima. Mula saya tak cakap, saya ambil saja. Dalam mazhab Syafi'i rasanya kena ucap ijab dan qabul. Saya pun terima terus. Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang bukan Islam tertarik dengan muamalat Islam. Jadi itu sebabnya kita orang Islam kena tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh. Macam letakkan barang-barang dekat kedai sebagai contoh. Kena jelas berapa sekilo, berapa 1 gram. Jadi kita sebagai pembeli ini kena tahu juga hak sebagai pengguna, hak sebagai pembeli dan sebagainya. Bila kita tahu halal dan haram, kita tahu tentang ilmu berkaitan dengan muamalat, insya-Allah kata Abdullah bin Mubarak, kaifa tad'u nafsahu ilal makrumatin. Bayangkan, bila kamu ada ilmu, kamu akan dihormati. Tapi kalau kamu tidak ada ilmu, kamu akan dihina. Perniagaan akan lingkup sebab tidak ada ilmu. Orang yang datang beli, kadang-kadang dia buat benda yang bukan-bukan. Dia tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Dia tak tahu kaedah-kaedah jual beli, pembelian yang betul. Dia pula adalah orang yang dikatakan sebagai pembeli yang leweh. Leweh ni macam mana kita, macam tak ambil endah. Bila orang dah datang minta order dan sebagainya, dia kena jelas. Okey, berapa harga dia, berapa ni kalau lepas kira, berapa kilo. Dia kena tahu semua tu. Kalau dia tahu semua perkara-perkara ini, insya-Allah kita akan dimuliakan. Ya, kita tidak akan jadi hina. Itu sebab Abdullah bin Mubarak kata, apa-apa pun mulakan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kena ada ilmu, barulah Allah akan angkat martabat kita. Khususnya dalam muamalat Islam yang berkaitan tentang perbankan Islam, yang berkaitan tentang produk-produk Islam yang patuh syariah dan sebagainya. Itu sangat penting. Nak kaya, tak ada masalah. Melaburlah di tempat-tempat yang patuh syariah. Letaklah duit kita di perbankan yang patuh syariah seperti bank Islam. Tu kat bawah tu tulis bank Islam tu, tuan-tuan. Jadi maknanya kita tahu duit kita itu insya-Allah selamat, dilaburkan pada tempat yang halal. Kemudian keuntungan itu atau kita katakan sebagai hibah itu akan dikongsi bersama. Di samping itu juga kita dapat infak, dapat bersedekah, dapat kita berwakaf, kita berzakat dengan melalui amil ataupun ejen yang dilantik oleh agensi zakat negeri-negeri, khususnya kepada bank Islam. Alhamdulillah, mudah kerja kita. Masya Allah. Poinnya adalah nota kakinya kena cari ilmu. Nak cari di mana? Di Forum Perdana Ehwal Islam sebagai pentas ilmu yang menyajikan pelbagai tajuk sejak daripada tahun 70-an lagi. Rugi kalau hampa tak tengok. Baik. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita yang cukup hebat dan memberi banyak perkongsian, iaitu yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Ahmad Hidayat dan juga Profesor Madya Dato' Dr. Izhar Arif. Ustaz Rizal, ada kata-kata akhir sebelum saya tutup? Sikit saja Ustaz, nak berkongsi kisah bank 5 minit dan gajah terbang. Ya, saya terbaca dalam urusan akhbar ini kisah tak puas hati. Ya, seorang wanita yang dia telefon bank banyak kali tak berangkat. Ya, banyak kali akhirnya dia pergi bank, masalahnya dia beratur panjang, tapi bila dah masuk tu urusannya 5 minit je Ustaz.
Tapi yang paling kelakarnya dia membebel daripada dia masuk bank tu. Akhirnya dia kata apa? Bank ni kalau nak duit kita gajah pun boleh terbang. Itulah kisahnya. Nak cerita tuan-tuan kepada semua, tak kisah apa pun, walaupun cantik sistem kita apapun, sumber manusia ya yang di dalamnya perlulah berintegriti, perlulah hebat, perlulah cemerlang untuk memastikan kualiti yang terbaik kepada sesiapa saja pelanggan kita. Tanya kepada Bank Islam atas penyenaran di pasaran utama Bursa Malaysia. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat saya buat pada malam ini. Mungkin ada tertanya-tanya, alah, ni ustaz-ustaz nak promote bank lah tu. Kami bukan promote bank, tapi kami promote Al-Quran yang menjelaskan halal dan haram. Di dalam Al-Quran Allah menandakan tempat-tempat haram. Allah mengharamkan zina, tapi ada jalan keluarnya, iaitu nikah syar'i. Dan dalam muamalat keuangan Allah mengharamkan riba, tapi ada jalan keluarnya, iaitulah perbankan Islam. Perbankan Islam bukan satu pilihan, tapi satu kewajipan. Saya Ustaz Hariri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.